Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bertemu pada tengah hari ini dalam kuliah khas kita pada waktu ni, kuliah zuhur Ramadan lah, yang mana dibawakan oleh Mesin Niaga, Mesin Niaga, Kelab Islah dan Amal Mesin Niaga, iaitu KIAM. Alhamdulillah, hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang agak menarik juga sebenarnya, iaitulah media sosial dosa tanpa sedar. Kita sebenarnya dalam Ramadan ni memang hari-hari kita sebenarnya adalah waktu-waktu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita menyelesaikan misi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam waktu-waktu kita menjalani kehidupan, kita isi masa kita itu dengan perkara yang membawa kita kepada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di akhir zaman ini, cabaran yang ada pada kita bertambah lebih daripada yang sebelumnya. Sehingga Ramadan kita juga berubah daripada yang sebelumnya. Kerana pada zaman kini kita menghadapi cabaran yang kita sebut sebagai media sosial. Asalnya tujuannya untuk kita berinteraksi dengan kawan-kawan, networking, macam dulu Nokia, connecting people, dihubungkan. Asal tujuan dia adalah, dalam bahasa media sosial ni, bahasa Arab dia panggil at-tawasul ijtima'i. At-tawasul ijtima'i maknanya hubungan masyarakat, civil connection, society connection, macam-macam kita sebutnya, kita panggil sebagai media untuk bersosial. Kita panggil media sosial, media untuk kita bersosial. So kita berhubungan dengan masyarakat. Bila kita berinteraksi dengan masyarakat, makin lama makin, dulu kita mungkin cakap kawan kita 10 orang, kawan kita 100 orang, jiran kita 40 orang. Tapi sekarang ni dekat friend list kita ada 1,000 orang. Ada 2,000 orang. Ada 3,000 orang. Dan kalau orang tu pula ada follower, boleh sampai 1 juta follower dia. So bayangkan, makin ramai interaksi kita dengan manusia, makinlah banyak cabaran kita. Sebagaimana kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak cakap, banyaklah salah dia. Jadi makin kita banyak berinteraksi, mungkin tanpa sedar, kita nak tujuan kita bersosial untuk kebaikan. Tanpa kita sedar, dia mendatangkan dosa-dosa yang mungkin tak kita sangka.
Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam darakat, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hamba ni dia mengucapkan satu kalimah dari kemurkaan Allah, satu kalimah je dari kemurkaan Allah yang dia pun tak sedar perkara tersebut. Dia tak sedar perkara tersebut, yang mana dengan sebab kalimah itu, dengan sebab perkataan itu, yahwi biha fi jahannam darakat. Dengan sebab kalimah tersebut, dia terhumban ke dalam neraka beberapa darakat. Dia terhumban ke dalam neraka beberapa darakat. Okay? Jadi sebab itu, hari ini topik kita akan membincangkan tentang fitnah, bahaya, dosa dan kesan dia ke dalam hati kita, dan bagaimana kita tak nak sebut tentang dosa semata-mata, bagaimana caranya untuk kita selamat daripada fitnah ini. Solution tu penting. Solution tu penting. Kalau kita terangkan masalah tanpa solution, tak guna juga. Apa solution yang kita boleh buat menghadapi perkara ini? Okay, sekarang ni kita nak sebut, semua orang tahu tentang media sosial. Ada Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp, ada TikTok, ada IG. Ini yang paling utama lah. Saya TikTok adalah akaun saja tapi tak aktif sangat lah. Mungkin PMT Pro Media Tajdid dah ada TikTok untuk sebarkan dakwah, alhamdulillah. Ada ramai orang TikTok, follower dan sebagainya. Sibuklah kita. Okay, saya banyak di Facebook, YouTube pun ada orang tu lah upload dia, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, rakan-rakan, friendly saya, follower saya yang dirahmati Allah, hari ini kita nak cerita tentang fitnah dan dosa media sosial dulu, kemudian kita pergi kepada solution. So in reality, bila kita bermain dengan media sosial kan, apa sebenarnya yang kita dapat dan apa sebenarnya yang kita buat? Apa sebenarnya yang kita buat? Paling obvious lah, paling jelas, paling jelas sekali tentang masa kita. Nombor satu sekali, masa kita. Betapa banyaknya masa yang kita habiskan untuk benda yang sia-sia. Saya katakan sia-sia sebab kadang-kadang kita memang follow benda yang kesudahannya apa? Kita follow cerita sampai habis, kisah keluarga dia begini. Okey. Kesudahannya apa? Kita follow pula cerita B, orang sampai habis semua, bergaduh suami isteri, masuk mahkamah apa semua. Okey, then apa? Then what? Apa kesudahan? Kita cerita pula orang tu, cerita pula orang ni. Akhir sekali kita dah scroll daripada 10 minit jadi setengah jam menjadi 1 jam, 1 jam jadi 2 jam dan seterusnya. Masa kita akhirnya kita telah humbankan ke dalam bakul media sosial tanpa manfaat yang banyak dalam kehidupan. Bukan kita kata tak ada, tapi dia punya percentage. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kata tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang arak dan judi. Kata arak dan maisir, judilah. Allah Ta'ala suruh Nabi kata, qul fihima ithmun kabir. Katakanlah dia ada padanya dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada juga manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat, dosanya lebih besar daripada manfaat dia. So kita bukan kata nak ambil kata dosa tu siapa besar. Dia media sosial ni kadang-kadang ada manfaat, bergantung kepada cara kita menggunakan dia.
So bagi orang yang boleh guna dengan baik, manfaat masa dia tu, mudah-mudahan masa dia dengan media sosial tu baiklah. Tapi tengah-tengah kita tengok, macam kadang-kadang kita tengah buka kitab lah, bagi contoh, kita buka file PDF dekat telefon lah, baca tengah-tengah, masuk mesej. Bila masuk mesej, daripada mesej satu tu ada link pula pergi ke Facebook. Bila Facebook tekan, dia memang, sebab kalau saya suka tengok satu dokumentari Social Dilemma. Social Dilemma yang dikeluarkan oleh Netflix. Macam mana sebenarnya bila kita berinteraksi dengan media sosial, kita bukan keseorangan sebenarnya. Dia ada super komputer yang akan kaji kecenderungan kita, minat kita, masa yang kita guna, bila kita tengok, bila kita tu. Sehingga akhirnya dia akan bagi suggestion yang tujuan dia membeli masa kita, menjual masa kita kepada, contohlah saya kata, macam mana Facebook buat duit, macam mana TikTok buat duit, macam mana dia boleh iklan. Dia jual siapa sebenarnya, apa produk dia, kita tengok free. Tapi dia boleh jual iklan kepada orang, company berjuta, berbilion keuntungan dia. Dengan mana? Dia jual data. Data macam mana? Dia kaji. So, dia kata apa? Kami ada, contohlah, 1 bilion pengguna yang guna Facebook 2 jam sehari. Dia pula ada 1 bilion pengguna yang guna Facebook 3 jam sehari. Dia ada makin banyak ni, makin bernilai, value. Kita ni adalah produk dia. Kita ni, makin lama kita duduk di media dia, makinlah kita bernilai tinggi. So, kerja Facebook, kerja AI ni, AI, Artificial Intelligence ni, dia kaji kita supaya kita masih stay dengan dia sebanyak masa yang kita ada. Kita stay, sampailah kita keguna masa banyak. So, superkomputer ni, dia akan suggest. Masa kita pun akhirnya banyak kita habiskan untuk digunakan. Sebab tu memang kalau kita nak selamat, cara dia ialah tutup lah. Paling-paling kita tutup. Tapi kita akan bincang lepas daripada ni macam mana kita nak selamat adalah nanti insya-Allah. Mungkin panduan-panduan sedikit. So saya katakan pertama sekali masalah dia ialah masa. Yang kedua, masalah yang kedua sebelum saya pergi kepada kitab kita ni. Yang kedua ialah fitnah. Terutamanya bagi wanita. Fitnah wanita. Fitnah wanita. Di mana banyak sosial. Perhubungan tanpa mahram. Kalau zaman dulu seorang anak dara dia kena keluar daripada rumah untuk bertemu dengan seorang lelaki dan bercakap-cakap dengan lelaki. Kalau zaman Piramli kena buka pintu tingkap, kemudian ketuk-ketuk botol, ketuk. Lepas tu dia pun sembang melalui tingkap, lepas habis tutup. Kemudian nak buka pula, ketuk-ketuk pula. Lepas tu ataupun janji nak jumpa mana-mana, pergi jalan kat taman dan sebagainya. Zaman ni, media sosial ni, fitnah dia seorang gadis, remaja, gadis sunti yang suci, duduk dalam rumah dia tak pernah keluar, tapi masih boleh diganggu oleh lelaki-lelaki buaya di luar sana dengan mesej-mesej melalui media sosial. Begitu juga lelaki-lelaki saleh yang jarang berinteraksi dengan wanita, jarang sembang dan sebagainya, berinteraksi dengan wanita melalui media sosial. Kemudian fitnah dari sudut pandangan. Wanita-wanita melihat aurat lelaki dalam media sosial. Lelaki melihat aurat wanita dalam media sosial. Sehingga akhirnya semuanya mendatangkan fitnah yang besar dan mendatangkan dosa kepada para orang yang terlibat dengannya. Apatah lagi pergi kepada step yang lebih besar, lebih tinggi,
dipromosikan kepada kita perkara-perkara lucah tanpa kita nak pun sebenarnya. Tengah kita buka email, datang gambar pelik. Tengah kita buka ni, datang iklan pelik. Tambah-tambah pula iklan-iklan yang bersifat hubungan kelamin ni banyak. Nak suruh kepuasan pihak suami, kepuasan pihak isteri. Tapi hak dia sasarkan bukan semua suami isteri. Pasangan-pasangan seks bebas dan sebagainya. Fitnah lagi. Bagaimana orang lelaki suka kepada wanita-wanita yang kepada lelaki-lelaki yang menyerupai wanita. Sebagai wanita juga menyukai wanita yang menyerupai lelaki. Itu semua fitnah-fitnah yang ada dalam media sosial. Kemudian tambahan lagi daripada tu, dalam dunia WhatsApp ataupun dunia sosial ni boleh berlaku sebaran kata-kata yang tidak sahih. Kalau dari sudut periwayatan hadis, maknanya orang tu terlibat dengan hadis palsu. Betapa banyak kata-kata yang direka, yang disangka baik, lalu disandarkan kepada Nabi. Sebab ada orang dia tak ada disiplin ilmu, dia tak tahu bahawa kata-kata hikmah tak sama dengan hadis Nabi. Hadis Nabi ini bukan sekadar kata-kata hikmat. Hadis Nabi ini bukan kerana intinya tu baik, tak. Hadis Nabi ini kerana sumbernya adalah wahyu. Kata-kata hikmat bukan wahyu. Tak boleh sama sekali seorang tu tulis kata-kata hikmat, kemudian dia sandarkan kepada Nabi untuk menambahkan nilai kata-kata hikmat itu. Kerana bila dia buat begitu, dia telah berdusta atas nama Nabi dan dia telah meletakkan nilai kata-kata hikmat itu sebagai wahyu. Dan ini adalah dosa besar dalam agama kita. Kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atasku secara sengaja, dia telah mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Okey? Sebagaimana banyak kadang-kadang tersebar dalam hadis. Contohlah, Nabi SAW tanya Jibril. Dia sebut contoh ni hadis palsu ni, hadis palsu. Dia kata apa? Hal anta tadhak, Jibril, kamu ketawa? Jibril kata, ya. Bila kamu ketawa? Dia kata, aku ketawa apabila diciptakan manusia. Manusia ni daripada awal dia lahir sampai dia mati, dia mencari benda yang tidak diciptakan di dunia. Daripada dia lahir sampai dia mati, dia cari benda yang tak ada dalam dunia. Patut Nabi pun heran. Apa dia, wahai Jibril? Yang manusia cari dalam dunia sebenarnya tak ada. Jibril kata, kerehatan. Kerana dalam dunia ini tiada kerehatan. Yang ada kerehatan itu hanyalah akhirat. Bunyi itu macam, oh hebat. Tapi hadis palsu. Nabi tak pernah kata macam tu. Orang yang buat kata-kata tu nak suruh jangan rehat dulu. Lalu orang tak nama Nabi. Maka kita pun pakat dengan, oh bagus ni, kita pun share, kita pun forward, kita hantar kat group, kita hantar kat orang ni. Jadi sebenarnya fitnah ni menyebabkan tersebarnya banyak hadis palsu dan orang yang terlibat melakukan dosa. Okay? Dan kesan kepada hati kita, perkara-perkara ni, kesan dalam hati kita sangat jelas. Dr. Ibrahim bin Hasan Al-Hadraiti, macam-macam mana ni. Dia telah menulis satu kitab, Athar Wasailit Tawasulil Ijtima'i ala Amalil Qalb. Kitab ni bahasa Arab, saya akan kupas secara ringkas lah dalam masa kita yang agak terbatas lah. Okay? Muslimin dan muslimat,
sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang ada, sama ada di Mesin Niaga atau Kiam, ada ataupun di follower page Ustaz Ahmad Hashimi dan juga Pro Media Tajdid. Kesan media sosial dalam perbahasan disebut ini ada 12. Yang mana boleh kita sebut satu demi satu, kemudian kita akan sebut tentang asbab ni, sebut asbab al-asimah min fitan, sebab atau faktor-faktor yang boleh menjaga kita daripada fitnah media sosial. Zoom sikit, tak nampak. Macam tu, okey. Okey. Jadi ada 12 ada 12. Saya akan sebut satu-satu dalam masa yang agak ringkas ni, agak ringkas. Tapi saya sebenarnya saya nak kupas yang ni lebih sebab-sebab yang menjaga. Sebab kalau kita bincangkan masalah saja, nanti kita tak tahu solution dia. Maka saya akan sebut sebab atau dosa-dosa, kesan-kesan buruk media sosial terhadap kita. Mungkin ada kesan baik, tapi kita fokus hari ini perbincangan kita tentang kesan buruk dia. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bid-dunya wa ightirarihi. Kesan media sosial menyebabkan hati kita ni bergantung, terikat dengan dunia dan tertipu dengannya. Bila tengok, kan zaman kita duduk kat kampung ada 4-5 orang beli kereta baru, kita nak kereta baru. Jiran beli sofa baru, kita nak sofa baru. Ni bukan lagi 5 orang dah jiran kat kita. Dalam media sosial tu, kawan ni post makanan, kawan ni post melancong, kawan ni post beli komputer baru, kawan ni post handphone baru, kawan ni. Jadi kehidupan dia ni, pagi, petang, siang, malam, urusan dia urusan dunia je. Saya kadang-kadang kita nak tengok corak pola pemikiran seseorang, kita tengok Facebook dia, kita tengok IG dia. Bukan orang lain kita tengok hak anak kita ke, tengok hak isteri kita ke, tengok hak adik-beradik kita ke. Kita scroll tengok, kita buka kan, kita boleh tengok dia punya account kan, kita buka. Kita tengok hak dia like, hak dia share, hak dia tengok. Kemudian suggestion hak mari. Kalau makan, hak minum makan je keluar dalam Facebook dia tu. Tak. Hak diet tak diet tu. Jadi ada orang kehidupan dia bab makan je. Ada buat hobi je, melancong-lancong je macam. Akhirnya menyebabkan hati dia ni sibuk dengan urusan tersebut. Okey, sibuk. Kita kata bila masa ada majlis ilmu, dia kerja. Buka media sosial, dia tak ada majlis ilmu. Mungkin dia ada tengok sikit-sikit. Sebab tu kawan-kawan ni tolonglah sahabat-sahabat kita. Kita tag mereka kuliah-kuliah agama. Sebab bila kita tag tu, kita seolah-olah memberi suggestion kepada AI, Artificial Intelligence, untuk sampaikan maklumat tu kepada kawan kita. Sebab kalau dia tak ada orang yang suggest kepada dia, yang akan suggest kepada Facebook dia, kepada YouTube dia, kepada media sosial dia, yang akan suggest adalah AI. Dan AI ni kecenderungan dia banyak, mungkin orang sekitar. Kemudian mungkin juga ada payment, orang bayar untuk pergi kepada dia. So kalau kita, kawan-kawan kita ni tolong tag. Dalam media sosial ni juga, bahaya AI ni, saya tengok dalam The Social Dilemma tu, sampai seorang tu kalau dia lama dia tak keluar dalam media ni, super komputer ni akan bagi tahu kepada kawan-kawan, dia akan tag kawan-kawan, memori you dengan dia, hot ni dengan dia, sampai kawan-kawan ni akan tanya khabar dia. Bila kawan-kawan tanya khabar, dia akan muncul balik dalam media sosial. Sebab itu tujuan dia memang untuk ambil masa kita duduk dengan dia. So kesan dia dalam hati ni jadi macam
cenderung sangat kepada dunia. Geng kaki makeup, kaki fashion, kaki jalan-jalan, kaki makan, kaki sukan. So, daripada skop dunia dia yang luas kena kepelbagaian, dia jadi makin lama makin kecil, makin kecenderungan dia terhadap dunia-dunia yang tu je. Okey? Itu bahaya yang pertama. Bukan pertama dah ni, banyak dah kita. Tapi dah pertama dalam kitab kita. Saya baca semalam, muka kitab ni ada 100 lebih muka surat. So kita ambil poin-poin dia saja. Yang kedua, ghaflah anil akhirah. Ghaflah ni orang Kedah tahulah, ghaflah orang Kedah panggil. Ghaflah ni apa? Saya apa ghaflah? Celaru, ghaflah. Dalam bahasa Arab, ghaflah ni dipanggil lebih kurang lalai. Lalai dia daripada akhirat. Dia lalai daripada akhirat. Oleh kerana duk sibuk dengan dunia dia ni, maka secara tak langsung akhirnya dia jadi lalai terhadap akhirat dia. Mungkin ada macam kita ni hari ni, alhamdulillah sahabat-sahabat Qiyam dekat Mesin Niaga panggil sahabat-sahabat semua, jom kita share, jom kita like, jom kita tengok. Hari ni dekat page Ustaz Ahmad Hashimi kita live kan tentang media sosial. Akhir sekali kawan-kawan ni pun share, tag kawan, tag kawan tu, tag kawan ni, hantar mesej. Jadi adalah dia akan masuk dalam sistem AI tu, dia ni ada kecenderungan ni, dia minat kepada kuliah agama. Mungkin nanti AI akan hantar. So kita bermula dengan satu video, lama-lama mudah-mudahan kita. Kadang-kadang saya ni baru duk fikir, tanya saya, aku ni nak buat berapa, nak cak kereta lah, kat mana cak kereta? Baru cakap macam tu, tiba-tiba keluar dekat Facebook iklan cak kereta. Dahsyat. Pasal apa? Kita bagi input kat dia. So kalau seorang itu, kita tag kawan kita kuliah agama, tu sebahagian dakwah kita kepada mereka. Kita tag, walaupun dia tak tengok, tapi kita bagi input kepada AI untuk suggest kepada dia nanti kuliah-kuliah agama, supaya dia tak jauh dari akhirat. Okay, yang seterusnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang seterusnya, dha'fil khawfi minallahi wa khasyati. Dha'ful khawfi minallah. Orang jadi tak takut ke Tuhan. Dekat media sosial ni kan, dia jadi macam lupa, tak takut ke Tuhan. Pasal apa? Sebab dia tidak berinteraksi dengan the real. Dia berinteraksi dengan khayalan. Tapi dalam khayalan dia tu sebenarnya, dia sedang berinteraksi dengan dosa-dosa. So, bila dia bersendirian di rumah, dia tak ada orang tengok, lama-lama dia pun tengok benda-benda yang mengarut, yang haram, yang patut, menyebabkan rasa takut dia kepada Allah tu makin lama makin kurang. Ini realiti kita pun kadang-kadang, kalaulah tidak kerana ada asas-asas agama, nescaya banyak benda yang kita langgar dalam media sosial. Sebab dia hanya maklumat di hujung jari. Nak apa tu? Kadang-kadang dia mari tu depan kita pun, ya Allah, aku nak tengok, tak nak tengok. Yang menyebabkan kita tengok atau tidak tu adalah tahap ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahaya media sosial ni, dia jadi kurang rasa tu. Dahlah kita ni sibuk dengan dunia, lupa kepada akhirat, kurang pula rasa takut kepada Allah. Pertama pula kalau kita sibuk buat live kita jual barang. Kalau mungkin ada sahabat-sahabat live dia jual barang, kemudian sampai peringkat dia meninggalkan waktu solat, pasal nak jaga time live dia, nak tahu waktu prime dia kan, waktu orang tengok live ni mungkin antara maghrib dengan isyak, antara petang pukul 7 sampai pukul 9, prime time dia. So dia masa itulah dia nak buat live, masa itulah dia nak iklan, masa tu sampai akhirnya mungkin termis solat maghrib dan sebagainya. Ini semua kesan daripada dia sibuk dengan dunia, lupa akhirat,
kurang rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dalam kitab kita ni pengarang dia sebut tentang dha'f muraqabah fil qalb. Muraqabah ni perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita ada ustaz jaga kita, ada ayah kita, ada mak kita, ada. Okey, tapi syaitan ni dia pandai. Bila seorang tu bersendirian, dia galik. Padahal dia tahu dah. Tapi oleh kerana scroll, lama-lama dia makin lama makin hilang. Kurang rasa muraqabah. Muraqabah dia. Okey kan? Live kata okey. Kurang rasa muraqabah. Muraqabah ni rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan datang pula yang kelima, intihaku maharimillah. Melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah semasa bersendirian. Yang haram tadilah macam kita sebut tadi, fitnah, lelaki wanita, tengok video lucah, tengok porno, tegur perempuan-perempuan, cakap bahasa-bahasa yang gedik-gedik dalam private WhatsApp, private message, hantar gambar love, hantar tanda cakap-cakap lucah, mengorak isteri orang, mengorak suami dia tu masih isteri mengorak dengan lelaki lain. Benda-benda macam tu sebenarnya itulah perkara yang Allah haramkan. Tapi bila media sosial ni dia memberi peluang dengan mudah untuk buat apa yang Allah Ta'ala tak bagi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, pergi pula kepada yang keenam. Keenam ni dha'ful ikhlas. Penulis kita ni tulis dha'ful ikhlas ni mengurangkan ikhlas. Dosa tak? Mengurangkan ikhlas. Dosa lah. Lawan ikhlas apa? Ikhlas ni buat kerana Allah. Lawan dia apa? Riak. Media sosial ni tuan-tuan, mudah sangat masuk jarum riak. Duduk kat Mekah, selfie. Aku duduk Mekah sedang buat umrah. Hari ni malam Ramadan kelima, aku duduk di masjid sekian-sekian. Ambil pukul 11 malam, baru habis solat tarawih 20 rakaat, full. Baca Quran, hari ni 1 juzuk Al-Quran. Aku bagi sedekah kepada orang fulan bin fulan. Selfie. Letak pula. Orang follower pun puji. Follower. Alhamdulillah ustaz, bagus ustaz. Semoga Allah mengganjari ustaz. Begini. Ustaz lah. Kalau sis, okay sis, alright sis. Moga Allah berkati sis. Moga Allah gini. Moga murah rezeki. Moga bahagia sis. Bro pula bro. Hebat bro. Cool bro. Macam mana ni? Akhir sekali kita buat untuk siapa? Media ni kadang-kadang kalau kita tak bagi tahu pun, orang tahu pun orang tak ada manfaat. Orang tak tahu pun tak ada manfaat. Tak rugi dia tak tahu. Tapi yang rugi kadang-kadang kita. Bila kita post, kita jadi mengharapkan pujian. Mula-mula mungkin kita tak anggap pun. Mula-mula kita post, kita tak harap pun pujian tu. Kita just mungkin saja yang nak letak dalam jadi macam diary kita kan. IG kita dah jadi diary kita. Apa yang kita buat hari ni, kita nak tengok pula masa depan, kita tengok dekat IG. Ataupun Facebook kita, dia keluar memori 10 years ago, 9 years ago, 8 years ago, 5 years ago. So, kita anggap aku nak letak dalam Facebook aku nak letak dalam media sosial aku, supaya kenangan memori tu. Mungkin masa kita letak mula-mula tu, kita tak bermaksud untuk tunjuk kepada orang. Kita hanya nak kekal sebagai memori kita. Tiba-tiba, naik 1 like. Naik 2 like. Naik 3, love. Kita bertanya, ada orang like lah. Makin lama makin banyak. Kita pun mengharapkan.
maka kurang. Kita tak kata tak ikhlas langsung, tapi kadang-kadang dia mengurangkan nilai ikhlas. Bahaya media sosial ni. Jadi sebab tu saya kata bukan tak boleh, tapi kurangkanlah. Saya waktu bawa jemaah pergi umrah gitu, saya kata boleh tak? Waktu kita buat umrah tu, time kita buat umrah tu, kita jangan post apa-apa pun. Jangan apa. Dia kata tak apa Ustaz. Okey. Setengah tu pergi tu, kita tak apa, kita ambil gambar je. Dia kata ambil gambar. Ambil gambar untuk memori. Lepas habis tu, esok tu, dia post. Semalam punya dia post pula dalam media sosial dia. Jadi kita tak nak benda-benda tu berlaku, tapi begitulah. Allahul Musta'an. Semoga Allah bantu kita. Okay. Yang seterusnya, ni, Ramadan ni, kita duk sibuk dengan ni. Akhir sekali, sepatutnya puasanya menjadikan hati kita lembut. Sebaliknya datang perkara yang ketujuh, hati menjadi keras. Bila kita orang tengok orang miskin, bila kita tengok orang tu, orang susah, kita pergi ziarah orang sakit, sebenarnya melembutkan hati kita ni. Tapi sebaliknya bila kita duk tengok pergaduhan, kita duk tengok benda-benda ni yang lama-lama menyebabkan hati kita ni keras. Zikir jadi kurang, baca Quran pun kurang. Mungkin kita tengok sikit-sikit, tapi dia boleh, kita tak kata semua, tapi boleh menjadikan hati itu keras. Yang ke-8. Kadang-kadang dia boleh mendatangkan syubhat dalam agama. Media sosial ni, kalau kita di Malaysia, Alhamdulillah, kita sebenarnya ada undang-undang. Bukan sekadar undang-undang, lagi tinggi daripada undang-undang, kita ada perlembagaan. So, kalau orang belajar law, belajar undang-undang, dia ada akta, dia ada enactment, dia ada akta, dia ada undang-undang, dan dia ada perlembagaan. Perlembagaan kita di Malaysia ni yang tertinggi tu perlembagaan. Dalam perlembagaan kita kata, agama selain daripada Islam tidak boleh disebarkan kepada orang Islam di Malaysia. Itu perlembagaan kita kata. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa banyak syubhat mari. Anak muda cenderung kepada pemikiran liberal, hedonisme, pluralism, LGBT, atheist, tak ada agama ni, dan seumpama dengannya lah kristianisasi melalui media sosial. Jadi syubhat-syubhat ni akhirnya datang kepada kita. Mungkin syubhat dari sudut aliran-aliran. Kita tidak lagi berpegang kepada panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang menyebabkan fitnah itu makin lama makin tersebar. Kemudian yang ke-9, mailul qalbi. Mailul qalbi, kecenderungan hati kepada mazahir. Ilmu ni kadang-kadang dia datang dengan package keilmuan, intelektual, kefahaman agama, kekuatan hujjah, nas Al-Quran, As-Sunnah. Itu ilmu. Tapi dalam media sosial, orang tak ada nilai tu. Dia akan tengok siapa yang like banyak, siapa follower ramai. Kalau seorang budak muda pakai jubah, pakai serban, pakai biji tasbih, cakap manis sikit, dia anggap ilmuwan. Sehingga akhirnya mungkin ilmu-ilmu yang benar tidak boleh disampaikan atau dikalahkan oleh ilmu-ilmu yang tidak benar hanya kerana penampilan dan mazahir, dipanggil penampilan lah, perwatakan yang apa? Oh. Apa dia? Bateri laptop. Kenapa tak hamba ni tak pasang? Tak pasang. Rosak. Apa yang rosak? Charger dia rosak. Oh. Allah sayangnya.
Yang ni tak boleh pakai. Itu HP. Tak apa, dia kepala lain-lain tak apa. Brand lain tak apa kalau kepala sama. Okay. Tak apa, anak tak pakai tu. Hilang ni. Anak ada yang ni. Masuk sama? Boleh ya. Brand lain tak apa. Okey, boleh sambung. Sambung terus belum? Situ ada dah. PDF tu tadi. Tak ada. Jadi tak boleh sambung PDF dah lah. Habis lah. Tak apa lah, Ana pakai yang Ana punya dekat telefon Ana. Rehat. Jangan tak perasan tadi. Tak perasan bateri nak habis. Dia tak nyala. Kabel lah apa brand lain. Dia penting dia punya port tu sama. Rosak ke apa dia? Rosak dia. Rosak. Kau tak detect. Ke port ni salah. Sebab dia tak nyala. Takut ni. Kepala dia tak kena. Tapi try tadi. Ya. Tak boleh. Okey dah. Okay. Boleh. 1, 2, 3. Okay, siap. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Tolong tag balik yang kawan-kawan yang dah hilang tadi. Kita ada masalah teknikal tadi sikit. Kita ada masalah teknikal sikit lah. So kita kembali kepada perbahasan kita. Jadi yang saya sebutkan di akhir tadi ialah kita cenderung kepada berdasarkan penampilan. Padahal kita tak tahu, kalau kita nak melazimi ahli ilmu, kita kena tengok watak dia macam mana, cakap dia macam mana, akhlak dia macam mana, salat dia macam mana. Ialah mungkin kita husnuzan lah, tapi bukan kita kata semua. Ada orang-orang yang mana penampilan dia di media sosial dengan penampilan dia di luar daripada media sosial ada berbeza. So benda-benda tu macam kita kena ambil hati-hati sikit lah. Yang seterusnya, kadang-kadang dalam media sosial ni ada penyakit hasad, dengki. Orang tu dengki kat orang ni, orang tu sampai ke satu tahap sihir pun boleh berlaku. Sampai satu tahap caci maki boleh berlaku. Sampai satu tahap umpat mengumpat, keji mengeji, kata mengata. So kita nak tak kita ni sibuk dengan benda ni seumur hidup kita? Kita nak tak kita sibuk dengan benda-benda yang melarakan, melalaikan seumur hidup kita? Sebab tu, sebagaimana yang saya janji tadi, sahabat-sahabat di Mesin Niaga dan juga semua sahabat-sahabat di media kita, apa jalan sebenarnya yang ada panduan untuk jaga masalah hatilah terutamanya daripada fitnah-fitnah ini? Dan terlebih khusus kita nak Ramadan kita selamat. Okey. Nombor satu dalam soal ni, kurangkan. Kalau nak tutup langsung tu mungkin ada halangan pada sebahagian orang. Ada sebahagian dia boleh tutup yang tak perlu.
So contohnya dalam bulan Ramadan kita suggest yang mungkin banyak orang kontak dia melalui WhatsApp. Kalau orang meniaga mungkinlah dia kena jaga perniagaan dia tak boleh tutup banyak sangatlah. Tapi kalau orang yang mungkin dia ada kerja hakiki dia bukan berniaga di dalam media sosial. Dia mungkin kerja pejabat, cikgu, student, kani dan sebagainya. So dia hanya bersosial di media sosial tu untuk connection, untuk jual, untuk jumpa, sembang. So kita kata pertama kurangkan masa, kurangkan apps yang dia guna. Kalau dia paling banyak, ada setengah-setengah kawan, okey, Facebook dia tutup. Bulan Ramadan dia tutup Facebook dia. Bulan Ramadan mungkin dia tak buka TikTok. Bulan Ramadan mungkin dia tak buka IG atau sebagainya. So dia fokus kepada yang penting-penting saja. WhatsApp nak kena balas, reply, mungkin ada kerja dan sebagainya. Kita kata pertama sekali kurangkan penggunaan media sosial dalam bulan Ramadan. Kita jaga diri kita sebenarnya. Saya kata macam tu pun tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang ustaz sendiri pun terjerumus juga, bukan orang lain, tapi sama-samalah kita doakanlah, kita jaga diri kita. Okey, yang pertama. Yang kedua, dalam media sosial ni kita kena betul-betul jaga akidah kita. Sebab dia punya jarum, dia punya fitnah, dia punya syubhat-syubhat, kalau kita kata apa, corak pemikiran, pola pemikiran yang ada tu bercampur bau. Sebab tu baru ni kan ada isu viral pasal mentega terbang kan. Mentega terbang yang kisahnya berkaitan dengan memilih agama. Butterfly ni lambang kebebasan beragama. Itu nama butterfly tu, mentega terbang. Butterfly tu sebenarnya kupu-kupu. Mentega terbang tu sebenarnya kupu-kupu yang menjadi simbol kepada kebebasan beragama. Jadi kalau orang tak kuat, mungkin dia kata tak ada apa pun, tengok tak ada saya, sebab dia telah ada asas yang kuat. Tapi kalau orang yang tak ada asas yang kuat, dan kadang-kadang orang yang kuat asas pun masih boleh terpengaruh dengan syubhat ni. Sebab tu kita katakan yang kedua setelah daripada kurangkan penggunaan ni ialah jaga keselamatan akidah kita. Okey, jaga keselamatan akidah. Yang ketiga, kita kena didik pupuk hati kita rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita bersendirian, waktu depan orang, waktu siang, waktu malam, kita kena, bila kita buka tu, baca bismillah dulu kot. Baca bismillah dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bila kita buka tu, kita kena ingat aku sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keempat, berfikirlah tentang kesudahan kita. Dipanggil su'ul khatimah. Media ni sebenarnya dia sedang kumpul data-data kita. Ada data yang kita bayangkan, Facebook boleh tunjuk gambar kat kita 10 tahun lepas. Bayangkan apa yang nanti akan ada dalam kitab catatan amalan kita setelah daripada kita mati. Lagi dahsyat daripada apa yang Facebook tunjuk. Lagi dahsyat daripada TikTok, dia simpan ke TikTok? TikTok tak simpan kan? Facebook simpan lah. Facebook dia simpan lah. Facebook, IG simpan. Okay. Facebook, IG, semua ni meta semua. IG sama kan? Jadi maknanya, dia akan tunjuk 10 tahun, 9 tahun, semua benda kita. Bayangkan, bila kita kembali kepada Allah, Allah tunjuk memori yang lebih dahsyat daripada Facebook tunjuk. So, kita sebenarnya sedang membina memori-memori dan kita sedang menulis. Kita adalah penulis kitab catatan amalan kita sendiri. Semua kita adalah penulis. Dan kita sedang menulis kitab catatan amalan kita sendiri. Sebab itu, kita takutlah kepada su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni kadang-kadang ada benda yang menjadi rahsia kita. Tak ada orang tahu. Hanya Allah Ta'ala tahu. Tapi bila kita tak takut kepada Allah dalam urusan itu,
Allah Ta'ala akan nampakkan kepada fulan ataupun orang sekitarnya hakikat dirinya waktu dia nak mati nanti. So lama-lama akhirnya kalau dia tidak jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh juga keadaan tiba-tiba waktu nak mati dia kembali kepada tabiatnya yang sebenar. Manusia nampak lain, tapi Allah tahu akhir sekali dia akan kembali kepada tabiatnya yang sebenar. Okay? Yang kelima, ingatlah hari akhirat. Ingatlah hari akhirat ni pasti. Dan Allah Ta'ala sebut, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Bila dia tengok kitab catatan amalan dia di hari akhirat, dia kata, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan dosa walaupun yang besar ataupun yang kecil. Semuanya ada ditulis. So sebagaimana kita yakin benda tu ada, kita tahu, klik kita ke, share kita ke, walaupun kita tak menulis, walaupun kita tak catat, tapi dengan sebab satu klik atau dengan satu like, kita boleh mendapat manfaat ataupun mudarat daripadanya. So kena ingat, media sosial ni adalah catatan akhirat kita jugalah. Okay, catatan akhirat kita juga. Okay. Yang seterusnya, yang keenam, mengetahui realiti dan hakikat dunia yang kita sibuk dengannya. Macam saya sebut di awal tadi, kita sibuk, kita layan nak pergi ke mana? Kesudahannya apa? Kita layan, berapa banyak dah layan. Kita layan isu lah, kita kata. Layan isu artis, layan isu kahwin dua, layan isu sukan, layan isu masak-masak, layan macam-macam. Dia datang dan pergi. Dia datang dan pergi. Lepas tu kita pula jadi macam apa? Hidup kita ni main isu je. Tengah isu ni kita pun jadi peka isu ni. Ada isu ni apa? Isu je. Asas agama tentang macam mana kita nak baiki salat kita, macam mana kita nak menjalani Ramadan kita, macam mana kita nak program infak kita, macam mana anak-anak kita nak bangun malam, macam mana anak-anak kita nak mengaji Quran, macam mana kita sendiri nak mengaji Quran. Kita baca Imam Malik khatam atau Imam Syafi'i khatam 60 kali Ramadan. Kita ni satu kali belum tentu. Masa apa? Duk khatam ni, media sosial ni sampai kita scroll. Yang ni dah baca ni, dah baca. Banyak sangat tengok sampai kita dah tengok benda ulang kali pun banyak. Jadi sebab itu saya katakan, ketahuilah hakikat dunia. Kita duk sibuk dengan benda tu, kita nak dapat apa sebenarnya? Apa keberuntungan kita sibuk dengan isu-isu yang berlaku? Ambil tahu sekali dua. Setengah orang tu kak. Satu lagi jenis sibuk dengan politik ni. Politik Allah. Saya ada grup kawan-kawan sekolah tu kan. Pagi, petang, siang, malam. Politik saya cerita dia. Bila politik kan kutuk orang tu, kutuk orang ni. Semua benda nak dipolitikkan. Lepas tu saya kata, nak pergi mana kita ni sebenarnya? Nak pergi ke mana kita ni? Orang yang kita sokong, lama-lama tak buat supaya kita nak. Orang yang kita benci, lama-lama buat hak kita nak. Lepas tu terbalik pula. Lepas tu tukar pula. Lepas tu gini apa? Orang ingat akhirnya 20 tahun kita ni di sisi orang main begitu je. Alangkah baiknya kalau kita ni tak terlalu sibuk dengan politik. Kemudian kita sibukkan diri kita dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita. Jadi sebab tu hakikat dunia ni kita tengok. Lepas tu kawan-kawan dekat pusat perniagaan, mungkin kita dekat mesin niaga ni banyak ahli perniagaan kan. Berniaga tu bagus, alhamdulillah. Kita jaga bab niat kita ni berniaga untuk cari nafkah yang halal. Kita berniaga untuk bantu kaum muslimin. Kita berniaga untuk jana ekonomi umat Islam. So kalau kita sibuk dengannya, insya-Allah Allah bagi kebaikan kepada kita. Sampai kadang-kadang kita sibuk dengan media ni menyebabkan terbengkalai kerja kita, terhalang keikhlasan kita, kurang bab keikhlasan, keazaman kita, dan mudah kita tertipu dengan dunia.
So bila kita kurang ni, orang berniaga kadang-kadang dia tengok orang tu pakai masjid, nak pakai masjid, tengok orang tu rumah besar. Ialah sebab dia memang kerja dia mencari keuntungan kan. So saya katakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kena kenali hakikat dunia. Kita cari dunia ni bukan untuk dunia. Kita cari dunia untuk jambatan akhirat kita. Kita cari dunia sebagai jambatan menuju akhirat. Dapat duit, infak. Dapat duit, belanja untuk ahli keluarga, beli benda-benda yang bermanfaat. Bawa mak ayah pergi umrah, taja orang-orang fakir pergi umrah. Dan seumpama dengannya. Bina sekolah, taja anak-anak pelajar ni. Kita dekat sekolah kita ni, macam-macam kita boleh infak. Dekat sekolah saya dekat Kelantan, macam-macam lagi kita perlu untuk infak. Bina sekolah, buat dana wakaf, bantu pelajar miskin. Kita sibukkan diri kita dengan urusan akhirat. InsyaAllah, dia akan jadi betul-betul dunia kita jambatan akhirat. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia tanpa kita bergiat dengan kegiatan yang melibatkan akhirat ni, macam-macam kita mudah tertipu lah. Okay? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketahuilah the real success yang sebenar-benarnya, the real success ialah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang berjaya menyelamatkan diri atau diselamatkan dari azab api neraka dan kemudian masuk ke dalam syurga, orang inilah yang sebenar-benarnya berjaya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir untuk kita selamatlah, jaga ibadat kita tu. Kadang-kadang hati kita ni solat pun tak khusyuk jadi bila kita duk tengok media sosial banyak ni. Duk mikir siapa, kadang-kadang duk layan siapa terlepas solat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Ni saya lah tu kadang-kadang ni. Benda yang paling kita boleh buat juga ialah banyakkan doa. Ni siapa ada doa saya. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada fitnah Facebook, ya Allah. Selamatkanlah aku daripada fitnah TikTok, ya Allah. Selamatkanlah aku. Siapa ada saya ambil doa, Allahumma habib ilainal iman wa karrih ilaina Facebook, TikTok. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada keimanan. Janganlah aku jadi terlalu suka kepada Facebook, TikTok, IG, media sosial ni. Jadi minta gitu. Ramadan ni doa kita mustajab. Memang kita nak kepada media sosial, kita perlu, tapi kita minta kepada Allah agar Allah jaga kita. Allah bagi kepada kita apa yang bermanfaat kepada kita, dan Allah selamatkan daripada kita apa yang tidak bermanfaat. Mungkin waktu kita nak buka tu tiba-tiba ada mesej masuk, kita peralik dengan mesej. Ataupun tiba-tiba telefon kita hang, jam dan sebagainya. Ataupun tiba-tiba ada yang menyekat kita daripada melihat benda-benda yang karut dan melalaikan itu. Jadi doa dalam Ramadan ni sangat-sangat mustajab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kita baca solat 5 waktu dan sebagainya Ramadan, jadi kita banyakkanlah doa, dan termasuk doa yang kita boleh doa di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, selain daripada doa murah rezeki, doa bagi kesihatan, doa bagi taufik dan hidayah, maka kita doakan kepada Allah supaya Allah jaga kita daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Termasuk fitnah dunia adalah fitnah media sosial. Saya harap apa yang kita kongsi pada hari ini boleh menambahkan manfaat pada Ramadan kita, boleh menambah nilai kebaikan pada Ramadan kita, dan boleh menjadikan Ramadan kita dipenuhi dengan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita sepanjang Ramadan ini, dan Allah mempertemukan kita sekali lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Baik, rakan-rakan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita kongsikan. Saya berhenti setakat itu dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik di atas kelemahan saya, dan saya sekali lagi minta maaf di atas kekurangan yang berlaku. Ada sedikit kesilapan teknikal tadi, supaya kita paksa kita live 2 kali. InsyaAllah minggu hadapan kita akan live sekali lagi berkaitan dengan Ramadan kita ni, insyaAllah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.